Audio Jungle. Perkara seterusnya ialah saya ingin menyentuh soal 1MDB lah. Saya sendiri memang bukan seorang ahli ekonomi, seorang ahli statistik dan sebagainya. Saya tahu hal 1MDB ini macam sebelum pilihan raya dulu. Saya bercakap bagaimana bila berlaku pemusatan kuasa antara mereka yang berkuasa dalam 1MDB menjadi Menteri Kewangan dan Perdana Menteri orang yang sama. Oleh itu bila 1MDB tak cukup duit, dia minta pada Menteri Kewangan. Menteri Kewangan pula kata nanti saya tanya Perdana Menteri dulu. Akhirnya Perdana Menteri mesyuarat dengan Menteri Kewangan, mesyuarat dengan 1MDB, tiga entiti orang yang sama. Akhirnya berlakulah skandal yang sebegitu rupa yang kita tahu soal bayaran yang dibuat oleh Raja Arab yang berjumlah lebih daripada 2 bilion. Kita ingat setakat itu saja. Tetapi bila munculnya apa yang berlaku di Mahkamah Amerika itu paling mengejutkan kita. Mengejutkan kerana ia ada benda-benda baru yang selama ini kita tidak tahu. Ianya menjadi tahu. Bagaimana pula penglibatan Gubernur Bank. Yang saya sendiri amat menghormati Gubernur Bank ini. Kerana beliau adalah anak kepada Profesor Diraja Engku Aziz, seorang yang amat berjasa dalam pendidikan Malaysia. Tiba-tiba terdedah bagaimana Gubernur ini meluluskan begitu mudah wang dalam hal 1MDB ini kepada apa yang berlaku dan diterangkan dalam mahkamah di Amerika itu, dan melibatkan 3 wanita lagi. Saya sebut kalau soal peribadi mereka, dengan siapa mereka nak kawan, mereka nak bercinta dengan siapa, itu soal lain, itu hak mereka. Tetapi bila melibatkan wang negara, kerajaan kena siasat. Jabatan Agama Islam kena siasat, kedudukan mereka dan sebagainya. Dan juga MACC ataupun Badan Pencegah Rasuah mula siasat. Tapi kita heran kenapa penyelewengan berlaku oleh rakyat Malaysia, di antaranya di negara kita, negara lain mendedahkan terlebih dahulu. Ini yang berlaku pelik bin ajaib, sedangkan kita tahu Malaysia terutama pasukan polisnya mempunyai satu sistem risikan yang cukup hebat. Kadang-kadang itu kita mesyuarat tertutup bagaimanapun dalam bilik mesyuarat kita, pihak cawangan khas tahu. Kenapa? Kerana mereka ada peralatan dan ada berbagai cara untuk mereka mendapatkan maklumat. Kami daripada pembangkang kadangnya bila ditangkap, soalan-soalan dikemukakan oleh pihak cawangan khas itu, mereka tahu apa yang kita bincang dalam mesyuarat yang tertutup. Begitu hebat, kenapa tak tahu hal penyelewengan yang berlaku begini sehingga mahkamah di Amerika mendedahkan hal-hal seperti ini. Inilah yang kita lihat bagaimana kita rasa pelik apabila pendedahan yang berlaku ini, dan kita tidak mahu wanita kita menjadi dilihat sebegitu rupa di peringkat antarabangsa. Walaupun global leader bagi wanita ini, bagi global leader untuk anak-anak muda ini, disebut di antaranya di peringkat antarabangsa yang terkenal ialah Nurul Izzah, Hana Yeo, Yu Biyin, Stephen Sim, Syed Saddiq. Seorang lagi walaupun dia bukan daripada kalangan kita, tapi dia disebut, iaitu Khairi Jamaluddin. Tahniah kepada mereka ini kerana mereka diiktiraf sebagai global yang orang-orang muda yang menjadi ketua pada masa yang akan datang dan sekarang. Tapi kita tidak mahu antarabangsa melihat kemunculan terutama orang-orang Melayu dalam bidang yang tak sepatutnya mereka cebur dalam bidang itu. Dan lebih memalukan bila terlibat dalam skandal-skandal sebegitu yang menyebabkan rasuah dan sebagainya. Yang menyebabkan prasugut, yang menyebabkan rasuah, yang menyebabkan beri rumah dan sebagainya kerana khidmat apa kita tidak tahu yang diberi kepada orang yang terlibat dalam 1MDB. Inilah yang kita melihat keadaan Malaysia sekarang ini sudah dipersendakan oleh dunia. Walaupun tadi Pekan cuba membela kedudukannya, tapi saya ingat lagi dia bela, lagi terjerut. Lagi dia bela, lagi terjerut.
Karena apa yang cakap di parlimen ni berlainan apa yang dipersembahkan di mahkamah. Sebab di mahkamah, kita tahulah, kita biasa masuk mahkamah berkali-kali, dia tidak boleh mengapu. Kerana kalau kita memberi pandangan yang lain, ada pihak peguam yang lain pula akan mencelah dan juga membetulkan keadaan itu. Fakta dalam mahkamah lebih jauh jelas daripada ucapan secara bebas di parlimen ini. Sebab itu Pekan boleh cakap apa saja yang dia nak bela dirinya, itu haknya. Tetapi mahkamah telah menentukan dia bersalah di 2 mahkamah dah. Hanya tinggal 1 mahkamah saja lagi. Ditambah pula soal sumpah dan sebagainya. Sumpah saya tak kenal jolo. Sekarang bila berlaku perbicaraan di mahkamah, di Amerika kita lihat gambar-gambarnya dengan jolo. Jadi orang boleh sumpah, orang boleh cakap itu, dia tak kenal itu, tak kenal ini. Tapi bila berlaku pembicaraan di mahkamah, terdedah segala-galanya. Perkara yang... Ya. Sekejap. Kota Raja, terima kasih. Ya. Speaker, apa pandangan Kota Raja apabila Pekan ingin menggambarkan bahawa 1MDB itu tidak merugikan negara? Dia seolah-olah sebagai seorang pencuri yang telah mencuri, lepas itu tuan rumah dia buat claim insurans dan dia dapat bayaran daripada syarikat insurans. Maka pencuri itu berkata, Alhamdulillah, ya saya curi pun tapi tuan rumah ada untung. Dia kata, tak rugi 1MDB. Dia kata, pencuri yang tak tahu malu. Apa pandangan Kota Raja? Ini memanglah satu perkara yang pelik, cuba menegakkan benang yang basah. Sedangkan ianya telah dibicarakan di mahkamah, bukan tuduhan palsu atau rekaan. Ia yang dibicarakan di mahkamah Malaysia dan mahkamah Amerika. Mungkin selepas ini ada lagi perbicaraan di mahkamah lain negara soal 1MDB ini. Sebab itulah dia hanya semakin membesar, bukan semakin mengecil. Perkara yang seterusnya saya ingin sentuh ialah soal pilihan raya yang berlaku di Johor sekarang ini. Semalam saya hadir dalam majlis ceramah. Majlis kami kena fine RM3,000. Karena di antaranya saya sebut iaitu tak pakai mask. Sedangkan dalam parlimen kita berucap tak perlu pakai mask. Yang kedua, jalan masuk dan jalan keluar mesti ada. Sedangkan kita buat di hadapan pejabat, orang berada di hadapan, tak ada jalan masuk dan jalan keluar. Dan satu lagi soal SOP. Perdana Menteri berjanji untuk melonggarkan. Saya sebut dalam bertemu dengan Perdana Menteri kemarin, kata kenapa tidak boleh kita buat ceramah kehadiran 100 orang sehingga pukul 11. Perdana Menteri kata kenapa sampai pukul 11, kenapa tidak pukul 12? Kerana COVID pukul 10 dengan COVID pukul 12 serupa aja. Jadi kita lihat pengakuan Perdana Menteri lain, apa yang berlaku di lapangan lain. Oleh itu kita harap Perdana Menteri membuat arahan-arahan kepada pegawai-pegawai supaya bertindak dengan sens. Di Malaysia ni memang rakyat jenis patuh. Kalau di negara barat kita lihat mereka tak puas hati, tak ada SOP, keluar berdemonstrasi. Seperti di Kanada, menggunakan kontena dan sebagainya untuk menyekat jalan dan sebagainya. Demonstrasi di England dan sebagainya. Kita tidak seperti itu. Tetapi pihak pegawai-pegawai kerajaan menjalankan tugas dengan wisdom. Jangan kita lihat golongan ini boleh, golongan ini tak boleh. Yang pentingnya kita naklah menjaga keharmonian untuk semua. Yang seterusnya saya ingin menyentuh soal kita memanglah tidak setuju sama sekali Rusia menyerang Ukraine. Tetapi yang nak mengkritik Rusia itu siapa? Amerika. Amerika tidak hak langsung untuk mengkritik negara lain menceroboh satu negara. Karena Amerika lah bapa penceroboh dunia. Dia menceroboh Vietnam, menceroboh Afghanistan, menceroboh Syria, menceroboh Iraq, menceroboh Libya, menceroboh Yemen. Negara bilang berapa negara yang Amerika tidak ceroboh. Dia menjadi cowboy dunia. Memang apa yang berlaku di Ukraine itu satu perkara yang kita tak boleh terima. Hujah yang Rusia negara kuat, negara besar, perlu menyerang negara tersebut. Provokasi ini kita kena jaga. Sebab itulah bila AUKUS, iaitu Australia, United Kingdom dan Amerika,
membuat satu ikatan ketenteraan mereka, rondaan laut dan sebagainya di sebelah Asia Pasifik ini, terutama di Laut Pasifik, seolah-olah ia membuat satu provokasi kepada satu negara yang lain. Provokasi inilah akhirnya melahir satu lenting ataupun melentingnya negara yang dilihat cuba membuat provokasi. Mereka membuat provokasi di Laut Cina Selatan, membuat provokasi di Laut Pasifik. Atas nama AUKUS ini, kenapa perlu ada AUKUS? Kenapa tidak mau bincang dengan negara ASEAN untuk hadapi rantau ini? Kenapa perlu AUKUS? AUKUS ini provokasi terhadap China, provokasi terhadap dan menggunakan Taiwan sebagai provokasi terhadap China. Satu hari kalau berlaku tercetusnya tindak balas daripada China dan sebagainya, yang akan menanggung masalah ialah negara di sebelah rantau ini. Lihat Amerika, dia boleh masuk untuk menyerang negara-negara kecil, tapi dengan Rusia, presidennya kata kami tak akan hantar tentera untuk berdepan dengan Rusia. Kenapa? Dengan Iraq kamu boleh, dengan Afghanistan boleh, dengan Libya boleh, di Syria boleh, di Iraq boleh, di Vietnam boleh. Tapi bila nak bertentang dengan Rusia, kami hanyalah nak buat economic sanction sahaja. Bukan kami nak bertindak di sudut ketenteraan. Kenapa? Dia tahu kekuatan Rusia, dan kalau dua ni bertembung, maka akan berlakulah barangkali kehancuran dunia ini. Oleh itu, Malaysia di antara negara yang boleh memainkan peranan di peringkat antarabangsa. Sebab itulah dulu kita tak setuju bila kita hantar tentera bersama dengan the coalition yang diketuai oleh Amerika, Saudi dan sebagainya untuk menyerang Yaman. Karena ia meletakkan Malaysia tidak lagi bersifat berkecuali. Bila Malaysia bersifat berkecuali, ia boleh memainkan peranan yang lebih hebat. Seperti Malaysia memainkan peranan di Bosnia, di Somalia, di beberapa tempat yang lain, karena Malaysia dihormati di atas pendirian berkecualinya itu. Sebab itu kita bertindak cepat. Kita mau kalau nak hantar tentera keluar negara, biarlah di atas nama United Nation, iaitu di atas nama pasukan pengaman, bukan pasukan penggempur mana-mana negara. Sekian, terima kasih.